Assalamualaikum. Saya Nur Syazini binti Sabilin dari kelas 5 Google akan membentangkan bab 9.2 iaitu faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama dibahagikan kepada dua iaitu faktor fizikal dan faktor kemanusiaan. Faktor fizikal terdiri daripada bentuk muka bumi, tani, iklim dan bahan mentah. Faktor kemanusiaan pula terdiri daripada teknologi, buruh, infrastruktur, modal, pasaran dan dasar kerajaan. Faktor fizikal, bentuk muka bumi. Tanah tinggi sesuai untuk kegiatan pelancongan dan penanaman buah-buahan dan sayur-sayuran hawa sederhana seperti di Cameron Highlands. Tanah beralun sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit seperti di segitiga jengkar Malaysia dan Riau Indonesia. Bentuk muka bumi jenis tanah pama yang rata sesuai untuk penanaman padi sawah seperti di dataran Kedah, Perlis dan kawasan perindustrian seperti Shah Alam. Pinggir laut sesuai untuk perikanan seperti di Kemaman Malaysia dan Cantaburi Thailand. Seterusnya, tani. Jenis tani mempengaruhi jenis tanaman yang diusahakan. Tani aluvium sesuai untuk penanaman padi sawah seperti di dataran Kedah, Perlis Malaysia dan lembangan Chao Phraya Thailand. Tani laterit yang bersaliran baik sesuai untuk penanaman kelapa sawit seperti di segitiga jengkar Malaysia dan Kalimantan Indonesia. Tani gambut sesuai untuk penanaman nanas seperti di Rengit dan Pontian Malaysia. Tani beris sesuai untuk penanaman kelapa dan kenaf seperti di Bacok, Kelantan dan Tagalog Selatan Filipina. Tanah liat atau dikenali sebagai kaulin sesuai untuk industri pembuatan tembikar seperti di Widor, Perak dan Pulau Bangka dan Belitung, Indonesia. Iklim yang pertama ialah khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun, suhu tinggi dan sekata, hujan tahunan 2.600 mm, penanaman padi dan getah di Malaysia dan Thailand, perikanan di Malaysia. Iklim seterusnya ialah Mediterranean, musim panas yang lembap dan musim panas kering. Hujan tahunan antara 650 mm hingga 900 mm. Penanaman buah-buahan sitrus dan anggur di Itali. Pelancongan di selatan Perancis dan timur Sepanyol. Bahan mentah. Bahan mentah penting untuk perindustrian serta bahan mentah yang banyak dan berbagai menggalakkan perkembangan perindustrian. Bahan mentah yang pertama ialah petroleum. Bahan mentah untuk industri polimer, cat, minyak pelincir dan industri pengangkutan. Yang kedua, kayu balak, industri venir dan perabot. Ketiga, getah. Industri memproses susu getah, membuat sarung tangan, kasut dan tilam. Keempat, kelapa sawit. Industri memproses minyak sawit untuk membuat margarin dengan sabun. Kelima, gas asli. Industri membuat bahan bakar kenderaan dan baju uria. Keenam, perikanan. Industri membuat keropok dan ikan masin. Yang terakhir, biji timah, industri pancalogam. Faktor kemanusiaan. Teknologi.
Teknologi melibatkan penggunaan peralatan canggih dengan teknik pengurusan yang cekap dan maju dalam sektor perindustrian, pertanian, dan perdagangan. Teknologi membantu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos pengeluaran. Dasar kerajaan. Di Malaysia, kerajaan menubuhkan beberapa agensi untuk menggalakkan pembangunan dalam pelbagai kegiatan ekonomi. Dasar Pertanian Negara atau dikenali sebagai DPN3 dilaksanakan untuk memajukan dan memperkembangkan sektor pertanian di Malaysia. Objektif utama DPN3 adalah untuk memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber pertanian secara optimum. Di Thailand, Lembaga Pelaburan BOI Thailand memainkan peranan dalam menarik pelaburan asing dengan menawarkan insentif cukai terutama dalam sektor berteknologi tinggi seperti pembangunan kenderaan generasi masa depan, robotik, dan penerbangan di samping meningkatkan peruntukan belanjawan, menggalakkan perkongsian awam swasta, dan mewujudkan tabung infrastruktur. Di Jepun pula, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri METI melaksanakan beberapa dasar untuk menggalakkan pengeluaran kereta elektrik dan kenderaan terbang. Jadual 9.3 Peranan agensi kerajaan untuk memajukan kegiatan ekonomi di Malaysia. Agensi yang pertama, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA. Peranan membangunkan tanah untuk memajukan tanaman jualan seperti kelapa sawit dan getah. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Peranan meningkatkan pemasaran produk pertanian di pasaran tempatan dan luar negara. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Peranan memajukan sektor perikanan bagi meningkatkan tangkapan ikan. Institut Kemajuan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia MARDI. Peranan menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia SIRIM menjamin kualiti produk keluaran Malaysia. Modal. Terdapat dua sumber utama modal, iaitu modal domestik dan modal pelaburan langsung asing. Modal domestik diperoleh daripada simpanan individu dan institusi kewangan seperti Agro Bank, Permodalan Nasional Berhad PNB, dan Majlis Amanah Rakyat MARA. Modal pelaburan langsung asing diperoleh daripada pelabur-pelabur negara asing yang datang ke Malaysia untuk membuka kilang perniagaan dan ladang. Buruh. Buruh merupakan tenaga penggerak dalam proses perancangan pengeluaran, pengurusan dan pemasaran. Buruh boleh dikelaskan kepada buruh mahir, buruh separa mahir, dan buruh tidak mahir. Buruh tidak mahir dan separa mahir kebanyakannya bekerja dalam sektor pertanian, pembalakan, perindustrian, dan pembinaan. Buruh mahir bekerja dalam sektor perkhidmatan seperti pendidikan, pengangkutan, perubatan, dan sektor perlombongan sebagai jurutera. Pasaran. Pasaran terdiri daripada pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Kemudahan e-dagang menjadikan pasaran lebih luas di peringkat tempatan dan antarabangsa, seperti perniagaan dalam talian. Di Malaysia, beberapa agensi ditubuhkan bagi membantu memasarkan ke luaran negara, seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA untuk pasaran tempatan dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Medtrade untuk pasaran antarabangsa. Infrastruktur. Infrastruktur ialah segala kemudahan dan perkhidmatan asas yang diperlukan untuk menggalakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Antaranya ialah jaringan pengangkutan,
bekalan tenaga elektrik, air, dan telekomunikasi. Kemajuan infrastruktur di sebuah negara akan menarik minat pelabur asing untuk melabur modal. Ini pengangkutan diperlukan bagi mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran, dapat menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara, memudahkan mobiliti penumpang dan barangan. Bekalan air diperlukan dalam pemprosesan bahan di kilang-kilang. Bekalan tenaga elektrik diperlukan untuk menggerakkan jentera di kilang-kilang. Seterusnya, telekomunikasi. Tele sedang mempercepatkan dan memudahkan perhubungan. E-dagang memperluaskan pasaran di peringkat tempatan atau antarabangsa. Pembangunan koridor raya multimedia MSC merancangkan lagi kegiatan ekonomi berasaskan teknologi maklumat dan telekomunikasi, penyebaran maklumat, pengiklanan, dan urus niaga dalam talian dapat dijalankan dengan mudah. Sekian dan terima kasih.